Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan belajar konsep limit. At the end of this video, we can recognize the notation of limits. Then we can explain the difference between one-sided and two-sided limits. And finally, we can demonstrate understanding of the existence of limits. Sekarang kita cuba fahamkan konsep limit terlebih dahulu. X adalah independent variable. Y adalah dependent variable. Maksudnya, nilai Y akan bergantung kepada nilai X. Sebab itu, kita akan tulis Fx atau Y untuk wakilkan suatu fungsi. Jadi, kita boleh kira nilai fungsi Fx atau Y dengan menggunakan nilai X. Kalau kita visualkan fungsi dalam bentuk graf pula, kita boleh lihat semua nilai X akan ada pada line atau ke fungsi. Nilai-nilai ini biasanya akan guna titik tepat, yakni bulatan berwarna. Contohnya dalam graf sebelah kanan ini, kita ada Y equal X minus 2. Bila kita masukkan nilai X equal 2 dalam fungsi Y, kita dapat Y equal 0. Kemudian kita boleh tulis 2, 0 sebagai titik. Tetapi ada juga kes yang mana titik lopong. Maksudnya bulatan tidak berwarna. Seperti dalam graf sebelah kiri ini. Titik ini sebenarnya tak ada jawapan untuk Fx walaupun dah kira guna nilai X. Jadi, untuk kes seperti ini, kita akan guna konsep limit. Sebab limit boleh terangkan keadaan line atau ke fungsi pada suatu nilai X. Konsep limit ialah kita boleh lihat penghampiran suatu fungsi apabila kita masukkan nilai X. Jadi, kita akan dapat lihat atau kira nilai X dari arah kanan dan arah kiri. Untuk nilai Y pula, kita boleh lihat dari arah atas dan dari arah bawah. Nanti kita akan bundarkan atau hampirkan semua jawapan tersebut kepada satu nilai. Tetapi, nilai tersebut hanya jawapan untuk limit sahaja, bukan jawapan untuk fungsi. Sebab fungsi mesti guna titik tepat sahaja. Tetapi, limit boleh dikira sama ada guna titik tepat ataupun titik yang hampir dengan titik lempung. Sekarang kita akan lihat notation atau simbol yang digunakan dalam penulisan limit. LIM, ringkasan bagi limit. Simbol yang kedua ini bermaksud X approaching X null. X null adalah nilai X yang kita akan guna untuk kira limit. Contoh, X approaching 5. Kita akan masukkan nilai 5 dalam fungsi limit nanti. Jika ada simbol tambah pada X, itu bermaksud dari arah kanan. Dan jika kita ada simbol tolak, itu bermaksud dari arah kiri. Perhatikan 4 contoh limit berikut. Contoh yang pertama adalah one-sided from right. Sebab kita ada simbol tambah. Untuk contoh yang kedua pula, disebabkan kita ada simbol tolak, limit ini adalah one-sided from left. Untuk contoh yang ketiga dan keempat, kedua-duanya adalah two-sided limit sebab tak ada simbol tambah atau simbol tolak. Seterusnya, kita akan lihat definisi untuk one-sided limit. Dari segi simbol, untuk left hand limit, kita akan lihat jika ada simbol tolak pada X. Dari segi graf pula, kita akan lihat penghampiran nilai dari arah kiri. Perhatikan anak panah dari arah kiri menghampiri nilai A. Untuk right hand limit pula, dari segi simbol, kita akan lihat jika ada simbol tambah pada X. Dari segi graf,
kita akan lihat anak panah dari arah kanan menghampiri nilai A. Sekarang kita lihat pula kewujudan limit. Kita perlu pastikan nilai left side limit sama dengan nilai right side limit, iaitu L. Barulah kita boleh buat kesimpulan bahawa limit wujud. Kita akan tulis sebagai limit fx, x approaching x now tanpa ada simbol tambah atau tolak. Perhatikan graf ini. Untuk sebelah kiri, kita ada dua nilai y yang tidak sama, walaupun pada nilai x yang sama, iaitu negatif 2. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa limit tidak wujud pada x equal to negatif 2. Tambahan pula, curve tidak bercantum. Untuk bahagian tengah graf pula, kita ada satu nilai y dan satu nilai x. Curve bahagian ini juga bercantum. Jadi, limit wujud pada x equal to 0. Begitu juga dengan bahagian kanan graf. Limit wujud pada x equal to 3 sebab y equal to 0. Perhatikan ada satu lagi nilai y pada x equal to 3, iaitu y equal to negative 1. Tetapi titik ini tidak berada pada curve. Jadi titik ini tidak boleh diambil kira untuk mengira limit. Maksudnya, jika titik tepat atau titik lopong tidak berada pada curve atau line suatu fungsi, maka titik-titik tersebut tidak membantu dalam menentukan kewujudan limit. Dalam erti kata lain, lebih mudah jika kita lihat pada nilai y sama atau tidak. Kalau nilai y sama, maka limit wujud. Kalau nilai y tak sama, limit tak wujud. Untuk example 1, kita ada 4 jenis graf yang mana semua line graf adalah sama, tetapi berbeza dari segi titik. Ada titik lopong dan ada titik tepat. Oleh kerana line semua graf sama, kita boleh tulis dari kiri limitnya adalah 2. Dari kanan limitnya adalah 4. Disebabkan dua-dua nilai limit ini tidak sama, kita boleh simpulkan limit tidak wujud untuk semua kes. Untuk example 2 pula, kita ada dua jenis graf yang mana curve-nya adalah sama. Tetapi satu curve ada titik lopong dan satu lagi curve ada titik tepat. Oleh kerana curve untuk dua graf ini sama, kita boleh tulis dari kiri limit adalah 5, dari kanan limit adalah 5. Oleh sebab dua nilai limit ini sama, jadi kita simpulkan limit wujud untuk semua kes. Example 3 pula adalah piecewise function. Kita boleh lukis graf untuk visualkan fungsi ini. Dan kita dapat lihat limit dari kanan dan limit dari kiri adalah sama, iaitu pada y equal to 1. Jadi, kita boleh tulis limit fx equal to 1, yakni wujud pada x equal to 2. Perhatikan titik x equal to 2. Tidak mempengaruhi kewujudan limit sebab tidak berada pada line graf. Cara yang kedua pula, kita tak perlu visualkan fungsi ini dalam bentuk graf. Kita cuma perlu lihat simbol equality pada nilai x. Jika kita nak mengira limit fx, kita kena ambil nilai fx iaitu 1 sebaris dengan nilai x yang ada simbol unequal. Jika kita nak mengira fungsi fx pada x equal to 2, kita kena ambil nilai fx iaitu 0 sebaris dengan nilai x yang ada simbol equal. Dalam erti kata lain, simbol unequal digunakan untuk kira limit, manakala simbol equal akan digunakan untuk kira titik. Dalam example 4, kita boleh lihat bagaimana penghampiran x dari arah kanan dan juga arah kiri.
Jika kita masukkan x equal to 0 dalam fungsi sin x over x, kita akan dapat 0 over 0. Kita tak boleh assume sebagai 1 sebab 0 over 0 adalah indeterminate form, yakni bentuk tak tentu. Salah satu cara kita boleh buat penyeraan guna nilai x yang menghampiri kosong dari arah kanan dan arah kiri. Kita boleh pilih mana-mana nilai x. Contohnya, kita pilih 0.01, 0.1 and 1 untuk sebelah kanan. Kita masukkan nilai ini dalam fungsi fx sin x over x dan kita akan dapat jawapan seperti berikut. Kita ulang proses yang sama, seeloknya kita ambil nilai x yang sama sebelah kanan cuma berlainan tanda. Kita ambil yang negatif pula. Negatif 1, negatif 0.1, negatif 0.01. Kita masukkan tiga nilai x ni dalam fungsi fx dan kita akan dapat jawapan seperti ini. Perhatikan, jawapan untuk kedua-dua arah adalah sama. Jadi, kita boleh bundarkan atau hampirkan semua jawapan ini kepada 1. Jadi, kita boleh tulis limit dari kiri adalah 1. Limit dari kanan adalah 1. Satu cara lagi ialah kita boleh sketch fungsi sin x over x guna mathematical software. Kita akan dapat curve yang simetri. Tetapi akan ada lopong bila x menghampiri kosong. Ini kerana mathematical software juga tidak boleh mengira apabila x equal to 0. Oleh sebab kita lihat curve ini seperti bercantum dari arah kanan dan arah kiri bila menghampiri nilai y equal to 1, kita boleh simpulkan limit wujud pada x equal to 0. Selain itu, kita ada cara lain iaitu L'Hopital rules yang mana akan dibincangkan dalam video yang lain. Untuk example 5 pula, jika kita masukkan x equal to 0 dalam fungsi fx, kita akan dapat 0 over 0. Sama seperti example 4, kita tak boleh assume sebagai 1 sebab 0 over 0 adalah indeterminate form. Jadi, kita boleh buat penyeraan guna nilai x yang menghampiri kosong dari arah kanan dan arah kiri. Kita boleh pilih mana-mana nilai x, seeloknya pilih nombor yang sama berlawanan tanda positif dan negatif saja supaya kita dapat bezakan jawapan kedua-dua belah arah. Perhatikan untuk kes ini, jawapan kedua-dua arah tidak sama. Tetapi semua jawapan ini boleh dimundarkan atau dihampirkan kepada 2. Kerana itu, kita boleh tulis limit daripada kiri 2, limit daripada kanan 2. Disebabkan dua-dua ni sama jawapan, kita boleh simpulkan limit wujud pada x equal to 0. Jika kita sketch fungsi ini guna mathematical software, kita akan dapat curve yang tidak simetri dan ada lopong bila x equal to 0 sebab mathematical software tak boleh mengira bila x equal to 0. Disebabkan curve ini seperti bercantum dari arah kanan dan arah kiri bila menghampiri y equal to 2, jadi kita boleh simpulkan limit wujud pada x equal to 0. Soalan ini juga sama boleh diselesaikan guna L'Hopital rules. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.